Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif bin Ahmad Fazil. Nombor matriks D183111501. Tajuk saya pada hari ini ialah solat itu tiang agama. Sejauh mana kita faham bahawa solat itu tiang agama? Solat merupakan ibadah yang sangat penting dan wajib dilakukan. Solat amat penting sehingga ketika sedang berperang sekalipun, kita tidak boleh meninggalkan solat. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan bahawa Nabi bersabda, solat itu tiang agama. Sesiapa yang meninggalkannya, maka dia meruntuhkannya. Meruntuh ke apa? Meruntuh ke agama. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 1, 2 dan 9, ayat menjelaskan sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam solat mereka dan mereka yang memelihara solat mereka. Justru untuk menjadi umat Islam yang berjaya, kita tidak boleh mengabaikan solat, terutamanya solat fardu, solat 5 waktu, iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. 5 saja. Dalam konteks melaksanakan solat pula, terdapat 2 perkara yang wajib dijaga, iaitu khusyuk dan memastikan agar solat dilaksanakan secara berterusan mengikut cara dan jadual waktu yang telah ditetapkan. Mengikut Imam Al-Bukhari dan Muslim, sahabat Abdullah ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi, apakah amalan yang paling Allah sukai? Apa jawabnya? Jawabnya, solat yang tepat pada waktunya. Contohnya, solat subuh masuk pukul 5.50. Dia dah bersedia dah sebelum 5.50 tu dah atas sejadah dengan dah sudah berwuduk. Memang siap sedia untuk solat subuh. Masuk azan, lepas azan sembahyang terus. Itu baru dikira solat tepat pada waktunya. Solat tidak akan berkesan tanpa khusyuk. Mengikut Imam Al-Hakim dan Al-Tirmizi, pada suatu ketika Nabi ternampak seseorang menyapu janggutnya ketika solat. Maka baginda pun bersabda, jika khusyuk, hati lelaki ini akan tenanglah anggota badannya. Maksudnya, masa dia solat itu, dia takkan rasa apa, dia memang fikir solat saja. Dia takkan rasa nak untuk betul butang baju, tak rasa macam untuk garu-garu yang berlebihan. Dia tak fikir benda lain, tak fikir tentang dunia. Dia hanya fikirkan solat saja. Asas kepada khusyuk ialah kebersihan hati. Unsur-unsur ibadah hati yang ditekankan ada 6. Keenam itu mengikut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, iaitu kehadiran hati, pemahaman, pengagungan, merasai kehebatan, harap dan malu. Cukup 6. Kehadiran hati bermaksud hati tidak menerawang memikirkan perkara lain daripada solat. Seperti apa yang saya cakap tadi, dia tidak fikirkan tentang dunia ketika dia solat. Dia hanya fikirkan solat dia je. Dia hanya fikirkan siapa yang dihadap, iaitu kita hadap Allah, kita sembah Allah. Dia hanya fikirkan itu. Dia tidak fikirkan tentang dunia. Contohnya, dia fikirkan pasal apa yang dia nak buat sebentar lagi, apa yang dia nak makan sebentar lagi, apa yang dia lupa, apa yang dia tertinggal. Selalunya kalau kita solat, kalau kita tak khusyuk, mesti kita banyak fikirkan tentang itu. Betul kan? Okey, seterusnya pemahaman
Yang kedua, pemahaman. Pemahaman bermaksud memahami segala perkataan yang dilafazkan di dalam solat. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sambil dia baca surah tu, dia faham maksudnya. Baru dia memanfaatkan betul-betul surah tu. Kadang setengah orang dia hanya baca Arab saja, dia maksud tak tahu. Dia baca saja, baca panjang-panjang tapi maksud dia tak tahu. Itu yang tak boleh khusyuk tu. Yang ketiga, pengagungan dan merasai kehebatan. Pula bermaksud berasa takut terhadap Allah hasil daripada kefahaman berhubung keagungan dan kebesaran ilahi. Harap bermaksud mengharapkan pahala daripada Allah kerana dia saja tempat pergantungan bagi manusia. Tak ada orang lain. Kita tak bergantung pada orang lain, tak bergantung pada harta, tak bergantung pada darjat, tak bergantung pada pangkat. Tak, kita hanya bergantung pada Tuhan. Siapa Tuhan kita? Allah Ta'ala. Dia saja yang memberikan kehidupan kita dan memberikan segala rezeki, memberikan pahala dan memberikan kejayaan kepada kita. Betul. Malu. Seterusnya, malu. Malu bermaksud berasa malu dengan ibadah yang telah dilakukan kerana pastinya terdapat kekurangan padanya. Macam kita solat. Contoh, saya solat maghrib tadi. Kita kena rasa malu. Kita jangan rasa solat kita tu perfect. Mesti ada kekurangan. Betul. Kita rasa macam, okey, solat maghrib tadi aku ada macam fikir tentang dunia sebentar ya. Macam tengah semalam aku fikirkan tentang kunci kereta, kunci motor. So bila kita rasa kita tahu apa kekurangan solat kita tu, kita akan baiki solat seterusnya. Macam isyak tadi. Okey, isyak tadi saya cuba tidak fikirkan, saya cuba khusyuk dalam solat. Imam Al-Hasan ada berkata, mereka yang tidak menghadirkan hati ketika solat mereka akan mempercepatkan mereka kepada siksaan Allah. Maksudnya, kalau dia semayang main-main, semestinya dia dapat dosa. Kalau dia semayang dengan tiada kerelaan hati, dia hanya semayang, dia bukan untuk kewajipan, tapi dia hanya nak cukup syarat. Dia niat dia bukan niat untuk dapat pahala. Dia hanya niat, aku semayang dah. Aku Zuhur sekali aku semayang, dah. Maksudnya dia niat dia bukan betul-betul nak solat. Dia main-main. Dia tak ada niat yang betul. Macam itulah maksud dia. Okay, sampai sinilah saya punya penerangan tentang solat itu tiang agama. Sekira ada kekurangan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.